Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukuran kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 4 Rabiul Awal 1443 bersamaan dengan 11 Oktober 2021, sempena juga dengan kerajaan MKN telah membenarkan rakyat Malaysia merentas negeri. Setelah kita terpisah daripada bulan Ramadan dulu sampailah kepada hari ini. Mudah-mudahan manfaat ini diguna dengan sebaiknya untuk ziarah keluarga, menziarahi anak beranak dengan SOP, dengan penjagaan kesihatan dan keselamatan, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, kita duduk dalam kitab kita ini Hikayatun Fiqhiyah. Hikayah fiqh. Al-hikayatu at-tis'un. Hikayat yang ke-90. Iaitulah kisah bapa saudara Nabi Al-Abbas sakit. Dia nak mati dengan kesakitan itu. Maka Nabi SAW larang, dan Nabi kita bagi nasihat, taujih bagaimana yang sepatutnya apabila menghadapi kesakitan. Baik para pelajar sekalian, kita masuk kepada hadis kisah, kemudian 10 perbincangan. An Ummil Fadl radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala al-Abbas wa huwa yashtaki fatamanna al-maut. Ummul Fadli, mak kepada Ibnu Abbas ni, Ummul Fadli ni menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi bapa saudaranya Al-Abbas bin Amrul Muttalib yang sedang sakit. Oleh kerana sakit sangat, Abbas bercita-cita nak mati. Matilah, kalau mati rehatlah daripada sakit. Untuk sakit kesakitan dunia ni, tapi kita jumpa benda lain pula. Bila Nabi dengar Abbas mengadu kepada dia nak mati, faqala, Nabi bagi nasihat. Abbas dengan Nabi ni dekat ya umur. Walaupun pak saudara, tapi jarak dia dekat. Boleh berkawan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Abbas, ya amma Rasulillah. Tengok Nabi guna jawatan. Wahai pak cikgu Abbas, wahai bapa saudara Rasulullah. Nabi nak up sikit dia, biar dia rasa dia ni pak saudara Nabi, bukan orang biasa. La tatamannal maut. Pak cik, jangan berangan-angan nak mati dengan sebab sakit ni. Kenapa? Kenapa Nabi nasihat kepada Abbas jangan minta mati dengan sebab ini? In kunta muhsinan tazdadu ihsanan ila ihsanika khairul lak. Sekiranya pak cik dalam keadaan baik, sedang beribadat kepada Allah dalam keadaan yang baik, maka kalau kamu hidup, menambahkan lagi kebaikan kepada kebaikan. Khairul lak, lebih baik bagimu. Maknanya setiap hari kita boleh tambah aset kita dengan solat, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan istighfar. Mana peluang tu ada. Wa in kunta musian. Sekiranya pak cik tak baik, fa in tuakhara tasta'tib khairul lak. Allah Ta'ala panjangkan umur, lambatkan mati. Tasta'tib, Allah Ta'ala boleh dengan sebab kesakitan ni hilang kita punya dosa. Khairul lak, lebih baik bagimu.
fala tamannal maut, jangan minta nak mati dengan sebab ini. Itu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Pakcik dia Al-Abbas. Kata di pengarang, hadithun sahihun rawahu al-Imam Ahmad wa Tabarani fil Kabir wa ghairuh. Baik, dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Hadis ini menunjukkan kepada karahiyah, larangan daripada minta mati dengan sebab mudarat yang menimpa. Sebab sakit ke, sebab bencana ke, sebab apa? Jangan minta mati. Minta sabar, minta hilangkan kita punya penyakit. Minta hilang, minta sembuh, minta angkat penyakit, itu dibenarkan. Tapi minta mati lah. Habis boleh tak boleh minta mati? Boleh. Tunggu nanti dalam beberapa perbincangan nanti kita akan sebut beberapa kisah doa-doa orang yang minta mati. Baik, 10 perkara yang dibincangkan. Yang pertama, kita kenal sahibatul qisah. Yang menceritakan kisah ini siapa? Ummul Fadl. Ummul Fadli, nama dia Lubabah. Tuan-tuan dan puan-puan yang nak dapat anak sehari dua ni, cucu, ambil nama dia. Nama dia Lubabah. Gelaran dia Ummul Fadli. Sebab anak dia yang besar tu nama Al-Fadl. Al-Fadlu Ibnu Abbas. Adik dia Abdullah bin Abbas. Lubabah binti Al-Haris bin Hazan bin Bujair Al-Hilaliyah Zaujah Al-Abbas Ammun Nabi. Dan Lubabah ni mak kepada anak-anak Abbas yang 6 orang itu. Masya Allah. Anak dia hebat-hebat kan? Yang paling hebat lagi siapa? Abdullah bin Abbas, Habrul Ummah wa Turjumanul Quran, paling hebat. Dia ni adik-beradik kepada Ummul Mukminin Maimunah. Maimunah Al-Hilaliyah. Adik-beradik dia tu Maimunah bintil Haris. Maimunah lah, kubur dia berada di Jumum. Tuan-tuan yang nak pergi Madinah daripada Mekah ni naik bas, naik kereta, kita pergi dalam lebih kurang dalam 20 km lebih sikit, kita akan jumpa satu pagar tengah-tengah lebuh raya. Pagar ni duduk tengah. Itu makam makbarah Sayyidah Maimunah. Seorang lagi Sayyidah Khadijah duduk di Ma'la. Yang lain-lain 9 orang isteri berada di Baqi' di Madinah. Baik. Dia ni mak saudara kepada Khalid ibnul Walid. Panglima hebat. Asadullah, singa Allah tu, Khalid. Dan adik-beradik kepada Asma binti Umais, adik-beradik sebelah ibu. Pak lain, sebab tu dia bin lain. Dia masuk Islam awal, sehingga Abdullah kata, kuntu ana wa ummi, aku dengan mak aku ni, minal mustad'afin, dari kalangan, termasuk di kalangan orang yang lemah di Mekah. Sebab Islam tapi tak hijrah. Ini menunjukkan bahawa mereka telah Islam sebelum Abbas, tapi mereka tak mampu nak berhijrah. Ummul Fadl ini seorang yang hebat. Akhirnya dia berhijrah ke Madinah bersama dengan Abbas. Dia telah meriwayatkan hadis-hadis, dan riwayat dia telah diriwayat oleh anak dia, Abdullah wa Tammam, dan Anas bin Malik, Abdullah bin Haris. Dan hadis dia terdapat dalam Kutubus Sittah, dalam kitab hadis 6. Ada juga ulama mengatakan selepas daripada Khadijah tak ada orang perempuan masuk Islam kecuali Ummul Fadl. Lepas pada itu ramailah. Kata di Zahabi, aku kira dia meninggal pada zaman Khilafah Uthman, zaman Khalifah Sayyidina Uthman. Dia meninggal pada masa mana? Zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maknanya khalifah yang ketiga dah. Baiklah para pelajar sekalian. Itu cerita Abbas. Cerita Ummul Fadl. Baik, kita pindah kepada cerita Al-Abbas, suami dia pula. Apa cerita?
Al-Abbas, dia jangan kata Abbas, Abdullah bin Abbas, tapi dia ada alif lam. Al-Abbas. Tapi kalau kita buat gitu, apa panggil? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas. Kalau nama dia tengok dalam kitab-kitab mana pun dia ada alif lam. Al-Abbas. Pak saudara Nabi, dia masuk Islam sebelum Nabi hijrah. Dia telah menyembunyikan Islam dia. Abu Jahal paksa dia pergi ke Badar dan dia ditawan di Badar. Dia bagi tahu dia Islam. Allahu alam. Maka dia tidak termasuk di kalangan orang Quraisy yang dibebaskan, sebab dia sempat pergi jumpa Nabi sebelum pembukaan kota Mekah. Dan dialah yang memberi taujih, beri pandangan kepada Nabi SAW supaya angkat Abu Sufyan. Kan waktu Abu Sufyan mari nak tengok Nabi di Jumum, Abah kata Abu Sufyan datang. Mu sebut nama dia. Nah, orang besar ni kena bagi tarah sikit. Sebab tu kita kata orang VIP ni dia ada juga makam dia, tak bolehlah kita nak sama orang biasa sebab dia ada kedudukan. Ada pengaruh. Maka Abah kata, ya Rasulullah, ja'a Abu Sufyan. Bila Abu Sufyan mari Islam, maka Nabi suruh Abu Sufyan tunggu di tepi bukit. Tentera Islam lalu, Abu Sufyan tengok, besar dah kerajaan Ibnu Abi Qabsah ni, besar dah kerajaan Muhammad ni, mana yang tak boleh nak lawan lah. Baik dia mengaku masuk Islam dah senang. Baik, Abbas pergi ke Syam bersama dengan Sayyidina Umar. Abbas ni kana rajulan jamilan, masya-Allah. Seorang laki-laki yang tampan, yang comel orang, lawa. Kata Kelantan kata comel loteng dia. Sehingga kan bila sampai di Syam, padri-padri di Syam pergi nak bersalam dengan dia, ingat dia khalifah. Jadi Ibn Abbas, Al-Abbas tunjuk Umar, bukan aku, Umar. Sampai orang kata, oh, mana wasim dia ni, comel sangat. Orang kata, ni kali khalifah nampak orang panggil penampilan tu hebat. Qala al-Kalbi, kana al-Abbas syarifan mahiban. Oh, Abbas ni seorang yang mulia, digeruni oleh orang, aqilan, cerdik, jamilan, comel, abyad, putih rupanya. Baddan. Baddan ni apa ni, berisi tubuh, tegak. Baiklah. Zahabi kata min atwali rijal, tinggi orangnya, comel rupanya, lawa orang, suara dia pun kuat, bukan suara halus tak, suara dia lantang. Ma'al hilmil wafir, lembut orangnya. Ada, dia panggil ada kepimpinan, ketokohan tu ada Abbas. Dengar ni, soalan kepada orang cerdik. Tuan-tuan kena belajar soalan ni. Orang tanya dia, Abbas, anta akbar awin nabi akbar? Mu besar ke Nabi lebih besar? Qala huwa akbar wa ana wulidtu qablahu. Masya Allah. Apa maksud dia? Dia lebih besar tapi aku dilahir sebelum dia. Cuf. Hinkah. Jawapan orang cerdik. Kita tahu, orang tanya dia, mu lebih besar, lebih tua ke Nabi lebih tua pada mu, umur? Tapi Abbas tak nak jawab tua ke besar ke, dia guna bahasa yang menarik. Dia kata huwa akbar wa ana wulidtu qablahu. Dia lebih besar, mana lebih tua dari sudut kedudukan, dari sudut makana, dari sudut orang panggil kepimpinan. Tapi aku dilahir sebelum dari dia. Maknanya dia lebih besar lah. Tapi Abbas tak mengaku aku lebih besar dari dia. Nampak tak comel? Ni kalau orang tanya kita lah, kita berjalan dengan ustaz kita ke, jalan dengan siapa-siapa tak, mungkin kita lebih tua daripada ustaz. Kalau tanya, awak dua ni mana besar, mana tua, mana, kita kata dia lebih tua pada saya, lebih besar dari saya, tapi saya lebih lahir dulu daripada dia. Ini bahasa orang panggil tinggilah dia punya mantik. Dia punya mantik tu tinggi, masya-Allah. Abbas dilahirkan sebelum tahun gajah 3 tahun. Nabi lahir pada tahun gajah. Berapa bulan Nabi kita lahir?
Hah? Lupa dah lama tak tanya ni. 20 April, tahun gajah. Tahun gajah tahu apa? Kena ulang kaji balik. Dia nak main bola maulid, bola maulid. Maulud Nabi, maulud Nabi. Hak tahunya makan. Dia kata rugi maulud musim PKP ni tak. Tak ada jamuan. Tak kira musim mana pun, kalau nak ingatkan Nabi, kena ingat sejarah dia. Bila Nabi lahir? Apa hari bulan? Kalau tak boleh jawab ni, tak usah dakwa lah. Nak sambut maulid Nabi. Pasal itulah kita kata nak sambut maulid Nabi ke, nak ihyakan sunnah Nabi. Yang Nabi suruhnya, ihya'us sunnah. Tapi kita tak nak masuklah dalam perbincangan ni panjang-panjang. Yang pentingnya, siapa dia sayang ke Nabi, hidupkan sunnah dia, sebarkan sunnah dia. Itu tanda cinta Nabi. Oi Ustaz, saya setiap tahun hari maulud Nabi bergendang. Itu cinta gendang, bukan cinta Nabi. Bila Nabi suruh kita bergendang? Saya tengok baru ni orang Pakistan kan dia besar gini kek ni. Happy birthday Prophet Muhammad. Ada juga sambut hari jadi Nabi pula dah. Makan kek buatmu sudahlah. Sampai ke Nabi nak buat kek juga. Masya Allah. Ini baiklah, kita balik pada cerita kita. Nabi lahir 20 April tahun gajah. Tahun gajah tahun berapa? Kena cek balik dalam kitab. Semua orang tahu tahun gajah, tapi bila tahun gajah? Cek baliklah kan, 570 atau 571. Kena hidup balik sejarah-sejarah ni, jangan duduk main tahun gajah sampai ketua tahun gajah. Macam juga bilangan ayat Quran berapa? 666. Awak dah cek dah dalam Quran. Ambil ke pegang mushaf sekali daripada surah Al-Fatihah 7 campur dengan Baqarah berapa? Letak kalkulator depan, tak sampai 3 minit. Awak boleh jawab sendiri. Ni duk main 6 daripada tua sampai ke mati. Tak ada orang kajian kita dalam jarah hidup ni. Pakai dengar orang royak ya, pakai jadi belaka lah. Baiklah. Dia meninggal di Madinah tahun 32 Hijrah. Umur dia 86 tahun dan dikebumikan di perkuburan Baqi'. Kalau tuan-tuan pergi ke Baqi', Madinah, mana kitab? Ni dalam kitab kita ni, dalam sejarah Madinah ni ada plan dia, peta masuk Baqi' tu dia tulis. Kita mula-mula kita pergi masuk pintu besar tu belah kanan. Biasanya polis ramai kat situ. Sebab situ kubur Abbas, kubur Sayyidina Al-Hasan dan kubur mak dia Fatimah. Jadi polis jaga sebab apa? Sebab geng Syiah pergi nak gosok situ. Jadi geng-geng gosok batu nisan, gosok kubur ni, itu amalan Syiah. Ahli sunnah tak main benda tu. Ahli sunnah kita tidak main gosok-gosok kubur. Jadi polis kawal lah situ. Baik. Cerita yang ketiga, panjang lagi ni syarah ni. Cerita yang ketiga, Al-Abbas radhiyallahu anhu kana maridan, sakit. Bila Abbas sakit, dia pun berasa nak mati, biar aku matilah. Bila mati sesalah, tak ada sakit ni. Sakit tuan-tuan, kita tengok orang duduk di hospital tu dengan jarum sana sini. Sebab itulah saya tanya sahabat-sahabat kita doktor, kenapa orang yang kena COVID yang kritikal, yang tak cukup oksigen ni paksa ditidurkan? Kenapa kena tidurkan? Tak boleh ke dia celik-celik dia nak berzikir? Dia kata nak masuk oksigen tu dalam paru-paru, tak larat dia. Paksa ditidurkan barulah dia boleh masuk sana, sakit sangat. Allahul Musta'an. Jadi kita minta Allah Ta'ala sembuhlah sahabat-sahabat kita yang sedang menghadapi segala penyakit ujian ini, ya Allah. Baik. Maka bila sakit nak mati, berasa nak mati, dia ingat ke mati tu gak, rehatlah kan. Ramai juga orang macam tu. Kalau mati gak salah masalah, rehatlah kamu di sana. Penulis pula sedap tulis di Facebook dah. Selamat berehatlah saudaraku dalam kubur. Kalau dia ada ibadah, kalau dia ada amalan, rehat sungguh. Tapi kalau sebaliknya, na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala min azabil qabri, daripada azab kubur. Sebab itulah kata di penyair, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Sekiranya kalau kita mati, habislah cerita kita, tak ada lagi
Tak ada lagi hitungan separuh tu. Mati itu rehatlah kita daripada kesusahan. Walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu ba'da zalik ba'da za an kulli syai. Allahu akbar. Tapi bila kita mati, kita akan dibangkit semula oleh Allah, kita akan ditanya semua benda yang kita lalui atas dunia. Jangan senang-senang. Mati senang. Mati senang. Main-main. Rahimallahu al-Imam Ahmad. Semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepada Imam Ahmad. Sa'alahu rajulun min Khurasan. Seorang laki-laki daripada Khurasan tanya dia, ya Aba Abdullah. Abu Abdullah tu gelaran kepada Imam Ahmad. Mata raha. Imam, bila kita nak berehat? Qala al-Imam Ahmad, indama tada' awwala qadamin laka fil jannah ya Rab. Imam Ahmad kata kita akan berehat apabila kamu salah pijak kakimu dalam syurga, itulah waktu rehat. Bermulanya waktu rehat. Selagi tak sampai situ, tak ada rehat. Keluar daripada kubur dengan penuh ketakutan, huru-hara. Nak melintasi sirat, lagi takut. Selepas daripada sirat ada qantara, masuk dalam syurga, barulah kita rehat. Ada setengah ulama kata rehat yang pertama, idza kana as-siratu khalfaka. Bila titian sirat belakang, kita dah ke depan dah. Itu satu kerehatan. Mana kita habislah. Orang kata gedebar ni apa gedebar ni? Gedebar ni menggigil lah, rasa takut tu hilang satu. Masuk dalam syurga habis. Alhamdulillah. Yang keempat, Nabi kita SAW memberi bimbingan kepada pakcik dia Al-Abbas dan kepada kita semua, iaitu Nabi kata apa? Tengok dalam hadis. Hadis ini muttafaqun alaih daripada Anas. La yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bih. Jangan sesiapa di kalangan kamu minta nak mati kerana mudarat, kesusahan yang menimpa dia. Sakit ke, demam ke, miskin ke, kena bala, kena apa, kena bencana, jangan minta nak mati. Fa in kana la budda mutamanniyan. Kalau dia nak minta mati juga, dia doa macam ni. Tanda ni pelajar. Doa minta mati. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hiduplah aku sekiranya hidup ini menambahkan kebajikan pada aku. Mana kalau kita hidup, kita menambahkan ibadat, menambah kebajikan, minta Allah hidup. Wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Matilah aku, kalau mati itu lebih baik bagi aku. Mana kalau kita tak mati, mungkin kita terjebak dengan fitnah. Fitnah adalah agama yang paling dahsyat, yang paling takut ni, yang paling bahaya. Maka kita boleh minta mati kerana takut fitnah. Hadis ini muttafaqun alaih. Sebab apa? Bila kita minta mati, mati ni memutuskan segala perkara. Tak adalah kebajikan kita nak buatnya. Iza matal insan inqata amalu. Putuslah kita punya amalan. Baik, yang kelima, Nabi SAW mencerita kepada Abbas. Dia kata apa? Kenapa Nabi larang? Sebab Nabi kata, kalau kamu panjang umur, melakukan kebaikan, setiap hari menambah dia punya apa? Kebajikan. Contohlah kita kata, kita buka kedai. Musim ni musim perayaan. Jualan kita laku. Kata orang tak cukup kaki tangan. Laku. Orang beli dengan troli penuh troli. Waktu tu kalau kita tengok, kedai kita ni tutup pukul 6 petang dok. Kita tengok pukul 4 petang. Cepatnya matahari hari ni. Slow lah matahari. Tunggu lagi orang tengah beli. Tengok. Sama juga bila kita dalam kebaikan, jangan minta nak mati. Sebab setiap hari kita boleh tambahkan ibadat, tambahkan amalan, tingkatkan dia punya kebaikan. Alhamdulillah, dengan zikir, dengan baca Quran, setiap hari tambah. Seronok kita. Yang keenam, amal musi. Kalau dia tu orang jahat, tak baik, tiap hari duduk maki orang, duduk cerca orang, duduk buat benda tak baik, buat benda maksiat, maka baiklah dia mati. Maaf. Kalau dia tak baik, baik dia tak mati. Sebab apa tak mati? Jangan minta nak mati. Sebab
dia ada peluang lagi untuk muraja'atun nafs. Dia ada peluang untuk nak pulih balik hubungan dia dengan Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala gambarkan orang nak mati dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Allah kata apa? Hatta idza jaa ahadahumul maut. Bila orang ni nak mati, kita anak beranak nampak dia relax ya, senyap ya. Dia bukan senyap, dia terlalu gawat. Keadaan terlalu kritikal. Nak cakap tak boleh tak? Tapi dia bercakap dengan Allah. Dia kata apa? Qala rabbirji'un. Allah. Ya Rabbi, balik semula, hidup balik. Jangan mati lagi. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Aku nak betul balik channel hidup aku ni. Dulu maksiat, dulu lara. Lepas ni nak pergi masjid dah. Masya Allah. Kalla. Allah kata, kalla, tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tak ada lagi lah. Depan kamu alam barzakh, alam kubur, mu tunggu di situ sampai hari kiamat. Allahu akbar. Apa nak buat? Yauma la yanfa'un nadam. Hari tidak ada guna penyesal. Kita nak menyesal sekarang. Jangan mudah-mudah nak minta mati. Kita kena minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Minta husnul khatimah, minta istiqamah. Baru betul. Baik, yang ketujuh, minta mati kerana kesakitan, kerana bala, kerana muskilah, itu makruh. Maknanya perbuatan yang dilarang. Yang dilarang. Jadi ramai di kalangan kita ni, terutama sekali wanita yang hilang kesabaran, tengok anak dia payah ke, suami dia kahwin lain, pun minta nak mati dah. Oh, matilah kau senang. Tak mau jadi isteri yang pertama. Apa masalahnya? Berkongsi-kongsilah benda kebajikan itu. Sebagaimana kata orang, Islam membenarkan poligami bukan nak bagi laki-laki itu bangga dia ada 1, 2, 3, 4 isteri, tapi nak beri luang kepada setiap wanita ada suami. Barulah nampak harmoni bahasa. Tak? Oh, rupanya macam tu. Jadi Islam membenarkan poligami bukan nak suruh suami banyak bini, tapi nak beri peluang kepada wanita ada suami. Alhamdulillah. Ini edisi khas dia panggil. Edisi khas untuk orang yang berani-beranilah. Orang-orang yang sibuk macam kita ni tak ada dah. Baik. Jadi janganlah kalau ada masalah apa, jangan minta nak mati. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan keadaan kita. Anak tak dengar kata, minta Allah Ta'ala jadi dia baik. Suami tak dengar kata, tak solat ke, tak baik, kita suruh dia jadi baik. Habis kalau suami kahwin lagi, jangan suruh dia cerai, suruh dia adil. Baru betul. Nabi kita larang. Paksa suami suruh cerai lah, tak boleh. Baik. Yang ke-8, adapun minta mati kerana takut fitnah. Fitnah, al-fitnatu fid din. Fitnah dalam agama. Tapi kalau orang ditangkap oleh polis, ditangkap oleh pencegah maksiat, dia mai khalwat dengan isteri orang ke dengan suami orang, oh dia nak minta mati supaya tak malu lah. Kamu hadapilah masalah itu dengan baik. Insaflah diri. Jadi tapi maksudnya fitnah di sini ai fitnatun fid din. Fitnah dalam agama harus, bahkan elok, mustahab, sunat kita minta mati. Sebab takut hilang agama. Di antara, tuan-tuan tanda, Tuan Syekh kita pun panjang bawa mari. Contoh, kita bacalah, tuan-tuan sabar. Jangan lari. Yang pertama, Nabi kita berdoa, Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Bila Nabi nak wafat, Nabi doa, Allahumma ghfirli, ampun dosa aku, beri rahmat pada aku, dan hubungilah aku dengan teman-teman yang paling tinggi. Mana Nabi minta nak mati dah tu. Ketika itu Nabi sedang sakit. Nabi sudah minta nak mati. Dan doa Nabi lagi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirali wa tarhamani. Dengar ni doa Nabi ni. Ya Allah,
berilah kepada aku melakukan segala kebaikan, meninggalkan benda tak baik, mungkar, sayang kepada orang miskin, wa antaghfirali, ampunkan dosa aku dan berilah rahmat kepada aku. Dengan baru sampai tajuk. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftun. Ya Allah, sekiranya engkau nak jatuhkan suatu fitnah kepada kaum. Dalam riwayat kata wa idza aradta bi'ibadika fitnah. Bila kamu nak jatuhkan fitnah, ujian kepada hamba-Mu dalam agama, fatawaffani ghaira maftun, matikan aku sebelum aku terfitnah. Mana jangan sampai kita tercabut agama dari diri kita. Jangan sampai iman kita tercabut daripada kita. Biar kita mati dalam keadaan beriman. Jadi hadis ni boleh kita minta. Tuan-tuan tanda, hadis ni rawahu At-Tirmizi. Jelaslah kepada kita. Yang kedua, contoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah minta dalam ayat surah Yusuf ayat 11. Yusuf kata, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Mati aku dalam keadaan Islam dan hubungi aku bersama dengan orang saleh. Panjang lagi lah doa dia tu. Baik. Sayyidah Maryam ketika dia dapat anak, Maryam kata, qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maryam kata, kalau aku mati belum dapat anak, orang pun tak peduli dengan aku. Bukan Maryam takut sebab dia tak buat benda jahat. Maryam al-Batul, Sayyidah Maryam ni orangnya suci. Cuma dia bimbang takut nanti fitnah ni dia tak dapat hadapi. Fitnah kaum dia, tuduh dia zina lah, macam-macam orang akan buat nanti. Tapi Allah kata, Maryam, tepuk pokok kurma, turun buah rutaban janiyah, buah rutab. Sedap. Air mengalir. Maryam tengok mukjizat nyata, pulih balik dia punya semangat. Yang keempat, dalam Imam Malik meriwayatkan daripada Sayyidina Umar dalam kitab di Al-Muwatta, dia berdoa, Allahumma kabirat sinni wa dha'ufat quwwati wa intasharat ra'iyati faqbidni ilaika ghaira mudayyi'in wala mufarrid. Ya Allah, aku ni sudah tua, kekuatan aku sudah lemah, tak larat dah aku ni. Rakyat aku pula semakin ramai. Matilah aku ghaira mudayyi', tanpa sia-siakan rakyat, wala mufarid, dan tidak cuai dalam menjaga mereka. Jadi Umar minta dia mati dalam keadaan baik. Sebagai pemimpin, dia minta dia mati dalam keadaan rakyat terjaga, dia mati dalam keadaan aman. Masya Allah. Itu doa Sayyidina Umar. Dan ada lagi doa lain. Umar minta dalam buku ni ada. Umar minta, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, mati aku mati syahid. Waj'al mauti fi baladi rasulik. Jadikan mati aku di sini, di Madinah. Orang terkejut, Umar nak mati di Madinah apa? Tak ada peperangan. Rupanya mari Abu Lu'lu' al-Majusi tikam dia punya perut, terburai perut Sayyidina Umar ketika nak solat subuh. Allahu Akbar. Baik, cerita ni panjang lagi ni. Yang keempat, yang kelima, contoh lagi yang kelima, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di akhir khilafah dia. Ketika dia tengok huru-hara ada khawarij bangun, Syiah bangun macam-macam, Ali kata, Allahumma khuzni ilaik qad sa'imtuhum wa sa'amuni. Ya Allah, matilah aku dah jemu dah dengan dia orang ni, tak dengar kata macam-macam, mereka pun tak nak peduli dengan aku dah. Ya Allah, matilah. Mari Abu Ibnu Muljim, tikam Sayyidina Ali, mati syahid. Allahu Akbar. Baik, siapa lagi? At-Tabarani meriwayat daripada Urwah bin Ruwaim daripada Al-Irbad bin Sariyah, seorang sahabat Nabi yang sudah tua, syaikhan kabiran. Wa kana yuhibbu an yuqbad, dia suka kalau dia boleh mati. Dia mati sekarang, tua tak larat dah. Dia kata, kabirat sinni wa raqqa azmi faqbidni ilaik. Aku sudah tua, tulang-tulang aku pun dah tak kuat dah. Matilah aku ya Rabbi. Itu dia kata haruslah. Mungkin dia orang ni puas hati dah, sahabat-sahabat Nabi, khidmat kepada Nabi,
Kita ni jangan duk main-main, mati lahir Rabi. Banyak ke pahala awak tu nak mati-mati tu. Tak apa ustaz, saya tak banyak pahala pun. Dah wasiat dah ke anak tu, bayar sana, bayar sini. Pahala jangan duk main swasta. Kalau orang buat dengan ikhlas, insya-Allah pahala sampai. Tapi kalau main bayar-bayar ni, khilaf ulama dalam masalah tu. Bukannya senang-senang. Yang seterusnya, sahabat Nabi nama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, ketika dia buka puasa bulan Ramadan kerana musafir. Kemudian dia tengok ada orang tak buka puasa. Dia kata, aku tengok hari ni banyak masalah orang ni. Ada orang yang tak suka ikut sunnah Nabi SAW. Nabi suruh buka puasa dalam musafir. Mereka tak mau buka puasa. Dia kata, Allahumma qbidni ilaika. Ya Allah, matilah aku. Tak mau tengok orang macam ni. Kalau tengok zaman kita hari ni, orang tak ikut sunnah Nabi, pakat duk reka sunnah sendiri. Sahabat minta mati lama dah. Baik. Dengar ni tuan-tuan. Baru ni anda cerita kepada para jemaah, kita dah keluar satu poster kata-kata Imamul Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala imam hadis. Waktu hidup dia telah menghabiskan masa mengembara sana sini mengumpul hadis Nabi SAW. Jangan kata ilmu hadis ni ilmu tak ada disiplin. Ilmu yang penuh dengan disiplin yang sangat ketat. Bukhari nak terima satu hadis, nak masuk dalam sahih dia bukan satu benda yang mudah. Jangan duk main sangka-sangka ya Bukhari. Nak. Ulama kata asahul kitab yang paling sahih selepas Quran Bukhari. Jangan kita runtuhkan sistem ilmu hadis, kita kata kitab Bukhari ni kitab sangkaan ya. Zanni, jangan. Tak ada sumber syariat lah kita. Imam Bukhari dengar ni. Dia telah ditekan oleh Amir Khurasan. Gubernur Khurasan nama dia Khalid bin Ahmad Az-Zihli. Kharaja min Bukhara ila Samarkand. Dia keluar daripada Bukhara kerana orang buat fitnah pada dia. Dia keluar pergi ke Samarkand. Tuan-tuan bacalah sejarah Bukhari. Dahsyat. Mengalir air mata kita tuan-tuan. Pendokong hadis Nabi, pengumpul sunnah Nabi dihina begitu rupa. Jangan pelik tuan-tuan hari ni. Kita yang nak mendokong sunnah Nabi ni, kalau orang tuduh, orang perli, orang cerca, sabarlah. Bukhari telah melalui jalan yang lebih teruk daripada kita. Bukhari kata, bila Bukhari sampai di Samarkand, berlaku fitnah di sana. Sekumpulan kata, Bukhari tak boleh masuk Bukhari. Ini orang bawa ajaran sesak ni. Mujassimah, macam-macam tuduhan. Kalau zaman kita ni senang ya tuduh. Bukhari, Wahabi, jangan masuk. Habis cerita. Inilah dia panggil tuduhan yang paling rapuh, paling senang nak tuduh orang, apa saja. Sampai orang kata kalau salah parking kereta pada tu. Bahasa ni Wahabi ni parking kereta tak betul ni. Mana satu simbol gelaran yang buruk untuk kita letak atas kepala orang yang kita tak setuju. Habis kita. Itu je. Tak usah cakap banyak-banyak. Bukhari nak masuk, tak boleh. Bukhari ni macam-macam dia. Dia tuduhan lah, macam-macam tuduhan. Ada setengah orang kata, kita ulama besar, khidmat pada hadis Nabi, kenapa tak masuk? Masya Allah. Faqama biqaryatin, dia duduk satu di pinggir bandar, tak pandai masuk negeri sebab orang huru hara. Falamma faragha min salatil lailin, bila dia Imam Bukhari selesai daripada solat malam, dia doa, Allahumma qad daqat alayya al-ard bima rahubat faqbidni ilaik. Ya Allah, sempit dah bumimu ni. Bumi sudah sempit. Bukhari mengembara. Berapa jauh pengembaraan Bukhari mengumpul hadis. Bila dia sudah tua, sepatutnya orang hormat dia sebagai ahlus sunnah, tapi dia tidak diiktiraf. Kerana apa? Sebab dia telah mempertahankan sunnah Nabi SAW. Dia pun sudah tua, dia berdoa, ya Allah, sempitnya bumi ni pada aku. Aku nak pergi, orang tak terima. Sini tak nak pergi, tak boleh. Faqbidni ilaik. Matikan aku, ya Allah. Famata fi zalika syahri. Imam Bukhari mati pada bulan itu juga. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya Allah, curahkanlah rahmatmu seluas-luasnya kepada Imam Bukhari dan semua imam-imam ahlu hadis, semua pendukung sunnah di atas dunia ni, ya Rabbal Alamin. Berilah kepada mereka kekuatan
untuk mempertahankan sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita dihina, walaupun kita dicela ataupun dicerca, ya rabbal alamin. Baik, akhirnya kesimpulan daripada bab kita ni, dia kata apa? Boleh kita minta mati sekiranya takut terfitnah ke atas agama. Takut terfitnah ke atas agama boleh. Tapi kalau takut kerana tak boleh. Baiklah, yang ke-9, sebaik-baik bagi kita berdoa kepada Allah Taala minta panjang umur. Panjang umur di dalam kebajikan. Panjang umur dalam mana? Dalam kebajikan. Sebab apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, hadis Abdullah bin Busrin, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amalu. Orang yang baik itu, manusia yang terbaik itu orang yang panjang umur, baik amalan. Hadis ini rawahu Tirmizi. Jadi kita nak panjang umur, amalan kita buat baik. Hari-hari kita meningkatkan amalan, meningkatkan takwa, menambahkan zikir, menambahkan ibadat, maka kita buat. Tapi kalau panjang umur, asyik duduk menambahkan maksiat, baik mati. Hadis ini rawahu Tirmizi. Ada lagi hadis lain pula. Daripada Abu Hurairah, rajulan min Bali, daripada Quda'ah. Dua orang ini daripada Quda'ah masuk Islam. Yang seorang ni masuk Islam pergi berperang, mati. Hak seorang lagi lambat sikit mati dia. Sempat dia puasa, sempat dia banyak ibadat. Dua orang pemuda ni dijaga oleh sahabat Nabi, nama dia Talhah bin Ubaidillah, Talhah bin Abdullah. Talhah ni jaga dia. Bila dua-dua ni mati, Talhah pun mimpi. Dia kata, dia mimpi yang mati kemudian duduk depan, yang mati awal duduk belakang. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ta'ajab tu ya Rasulullah. Ta'ajab tu, aku rasa pelik lah Rasulullah. Kenapa? Kenapa pula? Patutnya yang pertama tu lah mari duduk depan, sebab dia masuk Islam, dia berani pergi perang mati lalu. Kenapa yang kemudian pula mari? Nabi kata apa? Hei Talhah, alaysa qad shama ba'dahu Ramadan? Bukankah dia sempat lagi puasa Ramadan? Dia sudah bersolat pula berapa ribu rakaat lagi selepas daripada kawan tu mati. Maknanya satu hari 5 kali solat. 5 kali solat 17 rakaat. Itu yang wajib. Yang sunat berapa? Kira-kira beribu rakaat dia boleh. Jadi tentulah yang kedua ni lebih tinggi darjat daripada yang pertama, sebab yang pertama tak sempat nak kumpul ibadat. Dia masuk Islam, dia pergi perang, mati. Ahli syurga, tapi nak banding orang yang mati kemudian dengan mati awal tu. Lebih baik mati lambat dengan dipenuhi dengan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini rawah Ahmad bi isnad hasan. Yang terakhir, cerita ni tuan-tuan ada dalam ni. Dalam risalah kelebihan 4 kalimah, cerita yang cerita panjangnya. Cerita yang ke-6. Tuan-tuan tengok dalam yang ke-6 ada cerita panjang tadi. Baik, kita tutup dengan satu yang ke-10, tulul umur. Panjang umur, kita sempat lagi. Kalau zaman muda dulu tak sempat ibadat, kita tambah zaman tua. Kalau zaman muda dulu kita lara, kita sempat bertaubat, sempat rujuk balik kepada Allah. Karena itulah Nabi sebut tadi, doa yang kita dah sebut daripada Anas tadi apa? Nabi kata jangan minta nak mati kerana mudarat, tapi kalau nak minta mati juga dengan doa ni, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup itu menambah kebaikan. Engkau matikan aku kalau mati itu menambah, boleh menyekat aku daripada buat maksiat. Manakala kita hidup tak aman, kita mungkin akan pergi dengan maksiat, maka kita minta mati. Baiklah para pelajar sekalian, yang pentingnya tuan-tuan kalau tak nak minta mati pun, minta juga nak mati dengan doa, Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, mati kami dengan husnul khatimah. Bila kata nak husnul khatimah juga, insya-Allah ibadatnya, meninggalkan maksiatnya, akhir nak mati ucapan kita la ilaha illallah, insya-Allah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah.
Allahumma ja'alna min ahliha ya Allah. Ya Allah, jadikan kami daripada ahli syurga. Matikan kami dengan husnul khatimah. Hiduplah kami sekiranya hidup ini memberi kebajikan kepada kami. Matilah kami sekiranya mati itu lebih baik pada kami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.